Azwar, dan juga saya nak ucapkan terima kasih juga kepada CR7 sebab invite saya pada sesi kali ini. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh tak wabarakatuh. bagi saya masa sikit untuk tengok siapa yang ada ni? Ramai lah. Macam ramai je. Boleh. Setakat Ada ni kan, kita saya ada tengok skrin 47. saya ada 47 orang. So Ya, macam mana saya nak mengenali semua orang ni? yang dia yang senang nak kenal Imam dia pakai kopiah. Imam bakal kopiah. Senang sekali nak kenal lah. Okay, alright. Okay. Alright. Okay. So, of course, terima kasih sekali lagi imbat saya. So hari ini kita some sort like bukanlah saya nak mengajar, saya just sharing apa yang sepatutnya saya share dan juga berdasarkan kita tengok tajuk pada hari ini adalah apa? Bagaimana nak tingkatkan jualan melalui teknik prospecting di media sosial sewaktu COVID-19 ini. So untuk pengetahuan saya Eddie di AGG, samalah dengan anda semua dalam Etika, kita dalam satu family yang sama. Dan juga selepas tu kalau boleh saya nak sharekan satu video, boleh ke? Satu video yang Boleh. Ya. just opening untuk sesi hari ini. Boleh, silakan Cik Rahman. Kenapa saya nampak muka saya? Nampak muka sendiri ya? Mana video ni? Kan on mikrofon saya. Okay, alright. Dapat dengar, dapat tengok tadi video dan juga lagu tadi.
Alright, okay. Tadi saya akan terangkan dengan tentang video dan lagu tu, tentang Sockmat Song, di mana lagu ni kita ciptakan daripada awal. Lagu ni bukan lagu yang kita orang buat, tapi digunakan untuk kita mempercayai bahawasanya Sockmat ni adalah satu platform yang bagus untuk komunikasi, yang bagus untuk digunakan dalam platform bisnes kita setiap hari. Saya akan terangkan dengan lebih lanjut sebentar lagi tentang video yang telah dibuat oleh advisor saya tadi. Okey, so saya tak nak buang masa. Kita terus kepada topik hari ini. Macam mana topik yang diberikan adalah bagaimana nak tingkatkan jualan melalui teknik prospecting di media sosial sewaktu COVID-19 COVID-19 ini. Jadi saya dekat sini kalau kita lihat COVID-19 ni bagi saya boleh saya ulas sedikit tentang keadaan COVID-19 sekarang ni. Alhamdulillah PKPB pun dah rilis sedikit-sedikit di negeri-negeri yang tertentu dan juga insya-Allah akan datang kita semua pun akan rilis. Akan tetapi COVID-19 ni bagi saya dia tidak akan kekal. Dia tak akan kekal. Cuma dia akan berada bersama kita lama. Sebab apa? Kalau you all dengar lah beberapa hari yang lepas ataupun beberapa minggu yang lepas, kita ada announcement daripada company-company US, Pfizer, BioNTech, Moderna yang bagi tahu mereka sebenarnya dah ada 93-94% vaksin yang boleh digunakan pada phase ketiga mereka ni. Jadi kalau kita lihat walaupun mereka kalau ada 100% sekalipun untuk mendapatkan approval untuk buat mass production untuk sampai ke Malaysia ni is gonna take time. It's gonna take time. It's lebih kurang kalau kita expect adalah akhir tahun 2021. So akan ada lagi setahun, but kalau kita ikut dari segi research, dari segi saintifiknya, setiap vaksin, kalau kita tengok vaksin-vaksin yang sebelum ni lah macam pneumococcal, macam chickenpox, semua tu, untuk vaksin tu wujud is gonna take more than 4 years. So kalau paling cepat pun vaksin untuk COVID-19 akan ada adalah mungkin 2 hingga 4 tahun. So ia tidak akan kekal tapi dia akan ada lama dengan kita. Tapi apa yang pasti yang kekal? Yang kekal yang pasti adalah bisnes kita. Sebab apa kita akan ada dalam bisnes kita, cuma macam mana kita nak kekal. Kita nak kekal relevan, kita nak kekal sustainable dan juga apatah lagi pada waktu-waktu begini sebenarnya kita nak jadi satu golongan yang mengambil peluang atas apa yang telah berlaku dekat dunia ni. Kita ambil peluang supaya kita dapat menjadikan diri kita selepas habis COVID-19 nanti kita akan jadi orang lebih bagus daripada hari ini. Kita akan jadi orang yang mempunyai skill tambahan, kita akan mempunyai orang ilmu yang semakin banyak dan juga ready kan kita untuk next decade. Okay, so apa yang saya nak akan bagi tahu anda semua pada hari ini adalah kunci supaya kita kekal relevan, supaya kita sentiasa ada bisnes, sentiasa boleh dapat bisnes dengan lebih mudah dan juga kita dapat penetrate satu kek macam selama ni kita buat bisnes, kita makan kek yang offline ni. Kita makan kek offline dan semua orang makan dekat sana. But dalam masa sekarang ni ada satu kek lagi. Yang ni kita panggil ni lah chocolate fudge secret recipe kan. Yang ni New York cheesecake. So you boleh pilih mana satu you nak makan. Tak ada masalah pun kalau you nak steal dengan you punya chocolate cake ni, nak makan. Tapi chocolate cake ni akan habis. Satu hari nanti chocolate cake ni akan habis ataupun dia akan berkurangan ataupun lama-lama akan basi. Ada lagi satu lagi adalah New York cheesecake yang ada dekat sini iaitu online yang ada dan kek ini masih fresh. Dan ramai orang ada kat sana. Saya akan tunjukkan data nanti bahawasanya berapa ramai orang yang ada dekat New York cheesecake ni dan sekarang ni hanya certain advisor. Tak kisahlah takaful ke, unit trust ke ataupun pengurusan harta ke, but yang pergi kepada kek ni tak ramai. So hari ini saya sebenarnya berbangga dan juga saya nak ajak anda semua untuk sama-sama kita makan kek ni. So makan kek ni makan sama-sama lah. Kita habiskan juga kat situ. Alright, okay. Sedikit tentang COVID-19, saya harap you all faham di mana ada sesuatu yang perlu dilakukan. Ada sesuatu yang perlu dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Kalau saya buat seorang tak jadi. So saya nak share kepada anda semua supaya kita boleh buat bersama-sama. Bila kita buat bersama-sama, the impact will be big.
Dan juga dalam masa yang sama dengan bila kita sama-sama ada satu let's say gerakan lah terhadap online dan offline ni together, dan akan datang advisor baru pun akan mudah untuk join kita. Okay, sebab kita dah ada sistem, kita dah ada kepercayaan, kita dah biasa close melalui online dan sebagainya. Okay, so kita nak pergi kepada next slide. Saya sebelum ni lah, mungkin ada orang yang dah kenal saya, ada di antara anda yang leaders mungkin dah kenal saya, tapi mungkin tak kenal secara lebih mendalam lah kan. So saya nak kenalkan diri saya sikit. Nama saya Abdul Rahman. Abdul Rahman yang belum kenal So apa, saya first time dengan CR7. Sebelum ni tak pernah lagi menjejakkan kaki ke you all punya office lah. Office ada office lagi ke sekarang? Tak ada office dah kan? Duduk rumah kan? Sekarang dari rumah, work from home juga. Work from home lah. Okay. So Office saya kenalkan diri saya lah. Saya Abdul Rahman, asal Kajang, umur 30 tahun tapi kurang daripada 35 tahun, Bachelor of Engineering, Medical Engineering, University of Bradford, UK. Kerja engineer 3 tahun. 15 Ogos saya start menjadi advisor, dan alhamdulillah selepas tu qualifier untuk beberapa trip President Club, $1 Million dan juga Top Agent 2018 lah. So at least you all tahu, dan 2019 saya start menjadi AD. Dan kenapa juga saya adalah salah seorang daripada saya bukan salah seorang, saya adalah pengarah dalam AGG punya unit tentang social media, tentang teknologi. So saya di sini, saya nak bercakap tentang apa pengalaman saya yang saya dah buat sepanjang daripada start COVID-19 hari itu. Okay, alright. Kita pergi pada next slide. Okay, first of all, sebelum saya nak bagi tahu teknik, sebelum saya nak bagi tahu apa yang saya buat, sebelum saya nak bagi tahu apa yang sebenarnya kita perlu buat bersama-sama, kita kena ada kepercayaan dulu. So that's why saya start tadi dengan cerita COVID-19. 4 tahun ni kita tak tahu dia akan selesai ataupun tidak. Dan juga it's gonna take times. Dia tak akan kekal, cuma dia akan ada dengan kita lama. So 4 tahun ni akan jadi lama kalau orang tu tak tahu nak buat apa-apa. Dia tak tahu nak buat apa-apa, dia nak tunggu COVID-19 habis, nak tunggu vaksin settle, baru dia nak buat bisnes balik. Jadi dia akan ambil masa lama, masa itu 4 tahun tu akan jadi lama. Tapi kalau kita tahu apa nak buat, kalau kita buat perkara, setiap hari ada perkara yang kita lakukan, 4 tahun tu akan berjalan dengan cepat, dan juga bisnes kita akan grow dan kita akan belajar teknik-teknik baru. 4 tahun akan datang kita akan jadi orang yang baru. Orang yang baru dan lebih baik daripada sekarang. Version sekarang iPhone 12 sudah version nanti 16 kan. Kita dah jadi version yang baru lah. Okay, sebab everything's gadget has to upgrade. So kita pun kena upgrade lah kan. Jadi kena faham dulu, dekat sini dalam 2020 saya ambil ni daripada satu website, 12 skill with high demand, okay, in 2020. Banyak pekerjaan akan hilang. Okay, banyak pekerjaan akan tak ada tau, akan pupus. Dan juga macam sekarang you all tahu pun banyak company yang tutup dan juga mungkin bayar half salary, dan juga ada company yang mungkin unpaid leave, bayar unpaid leave ataupun tolak OT dan sebagainya. Kerja-kerja begitu dia akan pupus, akan datang. But dalam masa yang sama, walaupun pupus 100,000 company, dia akan wujud 120,000 company yang lain. Akan ada company yang lain dengan skill-skill yang ni. So skill yang saya tunjuk kat sini akan diperlukan. Even government pun akan transform kepada digital, dan juga government pun akan memerlukan orang-orang yang mempunyai skill begini. Dia bukan sekadar you boleh you ada qualification sahaja, but the skill is important. Contoh 12 skill ni kalau kita tengok, project management, okay, coding, Photoshop, SEO, Google Analytics, public speaking, copywriting, web development, Facebook ads, yang bawah ni apa, Excel knowledge, UX design, social media marketing, dan juga apps development. So dekat sini bukannya saya nak suruh you all belajar semua. Of course, kalau dapat tahu semua secara expert dalam setiap skill ni, you boleh buat macam-macam perkara dalam bisnes takaful ni. Okay, dia bukan dalam takaful saja, semua bidang akan memerlukan this skill. But of course, takaful adalah salah satunya. So you akan cari, okay, kita start lah, janganlah start semua. Contoh kalau you memang dah biasa buat public speaking, dan gunakanlah public speaking you tu untuk apa ni, untuk dalam bisnes. Selama ni macam ramai yang menggunakan taklimat kan, taklimat ataupun buat seminar talk. Buatlah seminar talk dekat online, bukan susah pun. So gunakan skill tu, dah ada, it's demand, cuma kita nak tukar platform sahaja. So macam saya pun ada banyak program, saya ada
Ada juga saya kongsikan kepada beberapa orang yang program tentang seminar talk yang saya buat secara online. Dan yang dekat sini copywriting copywriting, social media marketing, app development. So you pilih mana yang boleh. So macam saya memilih saya memilih untuk apa? Untuk SEO, Google Analytics, so public speaking, copywriting, web development, social media dan juga akan datang app. Saya tengah membina app satu untuk AGG lah. Of course satu lagi Facebook Ads. So ini skill-skill yang diperlukan walau you dalam industri mana pun. So untuk you kekal relevan, skill ni you kena develop cepat. Bukan sekadar tahu, bukan sekadar buat sekali je. Dia kena memang betul-betul expert. You bukan, sekarang ni kita dianugerahkan banyak masa tau kawan-kawan. Banyak masa. Dulu macam saya lah semasa saya jadi agent, semasa kita nak buat 3 appointment ataupun 5 appointment a day, kita banyak buang masa kita dari segi perjalanan. Nak cari parking, nak tunggu prospek sampai ataupun tiba-tiba dah sampai kat kedai makan, dah order, orang tu tak datang. So kita banyak buang masa kat situ. But sekarang ni kita ada banyak masa. Semua orang work from home ataupun yang keluar, but kita ada masa yang kita boleh control. Dan pada waktu ni lah kita nak develop kita punya new skill. So pilih satu. Saya pilih sebab apa saya dah start daripada bulan 3 hari tu. Saya dah buat satu-satu. Dan ada banyak skill-skill yang bukan dalam internet juga. Saya dapatkan lah pergi kelas dan sebagainya. So sekarang ni kita ambil secara ringkasnya hari ini kita pergi kepada social media. Sebab apa semua orang ada social media. Dekat sini boleh tak saya buat survey sikit, ada tak siapa yang menggunakan social media Facebook sebagai main platform dia? Boleh buat thumbs up. So saya nampak sikit. Sebagai main, saya tengok berapa ramai. 1, 2, 8. Alright, okay. Siapa yang menggunakan Instagram sebagai dia punya main platform? Boleh buat thumbs up. Startup. Instagram. Okay, ada. Oh, tak ramai Okay, Vertex, Imran. Okay. Seterusnya, Twitter. Yang ada kat sini ya. Twitter ada yang menggunakan main. Maksudnya kita dekat phone ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada apa lagi macam-macam kan. Jadi mana yang biasanya bila kita ada masa yang free ataupun kita nak buka phone kita ni, kita tekan apps tu dulu. Kalau Twitter tu yang pertama, yang pertama. Ada tak Twitter? Tak ada lah. CR7 tak ni tak pandai tweet Tak. Saya ada Facebook dengan WhatsApp je. Facebook dengan WhatsApp Alright. Twitter memang. Okay. Don't worry. So apa semua tu adalah platform. So hari ni saya nak ceritakan dengan lebih lanjut kenapa satu platform tu penting lah. Okay, good. Saya tahu you punya demographic. Yang kedua ini 12 skill ni you all faham Saya bagi you dan juga sebenarnya ada skill-skill yang lain tapi ni yang important lah. Yang important. Kenapa Excel Sebab apa semua ni kita akan buat data. Bila database semua tu akan pergi kepada Excel. So you kena tahu guna Excel ni dengan bukan sekadar nak key in, tambah sum semua tu tidak lah. So ada banyak lagi skill Excel yang you boleh gunakan untuk apa? Semua data-data yang dapat daripada web, daripada Facebook Ads, copywriting, semua ni Google Analytics akan pergi kepada Excel. But hari ni saya tak pergi kepada semua, kita pergi kepada yang ni dulu, social media marketing. Okay, next. Next, you kena tahu juga satu kepercayaan bahawa this skill that can pay you 10,000 per month, US dollar. So kalau you ada skill ni, maksudnya kita sebagai takaful advisor you're gonna earn more. You're gonna get a good result. You're gonna get a result yang better dan juga akan meningkatkan income kita. So if you have a good skills, copywriting, funnel building, nanti saya akan cerita sikit tentang funnel. Coding tak apa, sebab apa sekarang ni website you boleh just hire je. You all semua banyak duit kan? Hire je website developer untuk buat website kita. Okay, kalau tak ambil yang percuma, at least ada kita punya website, buatlah satu sabarudin.com. Buat sabarudin.com. Orang lebih percaya bila kita ada website. Okay, kalau tak ada website, you go for FB page. So coding, content creation. Content ni kan, saya bila kawan dengan ramai business owner kan. Contoh macam orang tu adalah klinik gigi punya owner. Yes, dia
dia ada benda yang dia nak ceritakan tentang gigi tu. Okay. Dan juga bila orang tu apa nama dia, workshop owner, dia pun ada nak cerita tentang kereta tu. But kita takaful ni, pengurusan kewangan ni banyak gila konten. Kalau you all present, you all buat presentation kan, macam-macam skill lah keluar kan. Macam-macam benda, jawapan keluar. Sampai handling objection tu macam-macam peluru lah kita keluarkan. Sekejap guna ni tak boleh, ni pun tak boleh, tak kena, keluarkan lagi. So banyak konten kita ada. So konten ni inilah yang perlu kita bagi tahu pada masyarakat. Sebelum ni kita bagi tahu, jumpa seorang bagi satu, jumpa seorang bagi satu, jumpa seorang bagi satu. But sekarang ni kalau you buat satu konten dan konten tu ada dekat website ataupun dekat Facebook page ataupun dekat YouTube, you tidur pun konten you still berjalan. Prospek you yang bukan morning person, yang tidur lambat pun boleh tengok you punya konten. Okay? So bila saya kata ni, you all mungkin dah tahu tapi you tak buat. So sekarang ni saya nak ajak you all buat sama-sama. Sebab konten senang, cerita tentang tabaruk, cerita tentang macam mana nak simpan dengan 3 tabung yang bagus. Benda-benda biasa. Benda-benda biasa yang kita bagi tahu tips kepada kita punya klien. Kita buat posting selama ni dan kita nak buat konten yang lebih bagus. Okay, building brand. Of course, brand. Brand ni maksudnya adalah kita punya brand sendirilah. You nak go for CR7, your brand is good. You nak go for agency brand is good. You nak go for personal branding is good. So sekarang ni kita nak buat satu brand yang sekarang ni kan, mungkin ejen-ejen lain dekat company-company lain tak buat lagi. Tak buat lagi. So now kita nak buat supaya setiap kita ada brand sendiri. Macam mana? Orang dekat Subang, kalau tahu cerita, cakap dia tentang takaful, dia dah tahu dah siapa dia nak jumpa. So nanti saya akan cerita lebih lanjut. Writing email, of course semua orang tahu email, tapi email ni sekarang ni akan jadi important sebab apa, email marketing is there. Okay, saya sedang buat satu automation untuk program-program saya dan juga database yang kita dah ada, dan juga dengan email ni lah dia akan memastikan existing client saya akan sentiasa ada dengan saya, dan kedua, orang yang baru nak kenal saya, dia akan mengenali saya melalui email marketing ni. So social media growth dan juga graphic design. Graphic design of course lah kena tahu sikit lah macam mana nak guna. Sekarang senang, dah ada Canva lah, dah ada apa lagi? Apps untuk ni. Yang app yang senang dalam phone. Ada Canva dan juga kalau video ada InShot semua kan. So dah banyak ada apps yang memudahkan kita. So dekat sini skills ni you kena ada. You kena ada betul-betul untuk apa? Untuk you nak grow dengan social media ni. Okay? Alright tak? Faham? You nak snap boleh snap lah gambar ni. Yang boleh Google pun memang ada. So copywriting, funnel building, coding, content dan juga building brand. Okay? Okay, very good. Okay. So this is really record ke? Alamak, record Alamak, record. baru nampak record kat tepi tu. Okay. Alright, next slide. Okay, saya nak tunjuk dekat sini. Daripada tadi kan saya buat survey yang you all ada guna banyak platform kan. Platform mana yang sebagai main platform. Dekat sini dia tulis numbers of social network users in Malaysia 2017 hingga 2023. Jadi kalau kita tengok 2020 ada lebih kurang 24.7 juta orang yang menggunakan social media. I would say almost everybody yang 18 tahun ke atas ada social media. Yang tak ada social media ni adalah kanak-kanak. Okay, yang kanak-kanak lebih kurang 4 ke 5 juta. Jadi hampir semua orang ada social media. So next slide. Next slide adalah numbers of Facebook user in Malaysia from 2017 hingga 2023 lah. 2023 ni dia expected. Dekat sini lebih kurang berapa ni? 25 juta. 25 point berapa ni? 6. So nak bagi tahu daripada 24 juta orang yang sorry. Berapa ni? 20 apa ni? 23. 23.1 sorry. So daripada 24.7 juta, 23 juta ada Facebook. Jadi nak bagi tahu 98% orang yang ada social network ni dekat Malaysia, dia ada Facebook. Macam tadi saya tanya survey kan? Survey terbukti antara kita pun kita kebanyakannya menggunakan Facebook sebagai main platform. Ni saya nak cerita kenapa. Nak bagi you all sebenarnya tahu dan faham kenapa saya bekerja melalui data dan juga bila kita pun nak buat, contohlah kita dulu kan kita nak buat taklimat ataupun kita nak buka booth ke ataupun kita nak cari orang ke, kita mesti pergi tempat yang ramai orang.
Okay, kalau kita nak exchange card ke, kita buat dekat KLCC ke, kita buat kat tempat yang kepadatan yang tinggi. Okay, so macam sekarang ni kalau kita tengok Facebook adalah satu tempat yang memang di apa ni, di macam mall lah. Kalau mall yang penuh ni Facebook lah. Facebook ni ramai orang kat sana. Jadi kita dah tahu market dekat sana. So sekarang ni kita nak guna social media yang biasanya kita main kita gunakan secara percuma. Now kita nak buat duit. We want to make money, nak make money more dekat Facebook. Okay? So next. So dekat sini pun satu lagi data. Kalau kita tengok pemilihan saya adalah Facebook 97% dan juga Instagram. Okay, Instagram ni daripada 24 juta, 24.6 juta, ada 57 juta orang yang kat Instagram. Jadi Instagram ni pun owned by Facebook. So I'm okay untuk gunakan Instagram dan juga YouTube. YouTube pun not bad. Ini data tahun lepas. Tahun ni I think dah meningkat. YouTube lagi ramai orang tengok sebab apa sekarang ni video marketing punya zaman. Okay. So next adalah communication. Kenapa ini? Ini untuk marketing. Okay. Social media ni untuk marketing, but ini untuk conversion sale. Conversion sale, kita tengok banyak communication. Of course, you tahu semua ada WhatsApp. But nombor dua ni is important. Sebab apa tak ramai yang menggunakan. Facebook Messenger 55%. So ramai orang yang ada Facebook Messenger. Kalau you buka Facebook you dekat laptop, you akan nampak kat tepi tu banyak you punya prospek-prospek ataupun you punya kawan yang online. Orang yang kat situ dia ada Facebook Messenger. So you boleh terus direct approach mereka dekat situ. So satu lagi adalah kalau orang tu tak ada, macam you all sekarang tak ada, wajib kena ada Facebook Messenger. Wajib kena ada Facebook Messenger sebab dekat situ akan berlaku communication kat sana. Okay, sebab saya sampai sekarang ni kita buat auto chatbot. Chatbot dekat Messenger. Kita tengah buat chatbot kat Messenger untuk jawab soalan, untuk berkomunikasi dengan prospek-prospek. So satu hari nanti saya boleh tidur dan juga robot tu yang jawabkan soalan-soalan tentang takaful. Okay, Facebook Messenger you akan ada dan juga gunakanlah dengan Facebook. Okay, so next slide. Dah tak ada? Oh, tak ada slide. Dah habis lah. Tak ada. Okay. So, the slide yang saya buat ni adalah untuk bagi you faham yang you percaya yang social media ni is really important dan juga you nak gunakan sekarang. Kalau you all boleh janji dengan saya you all nak gunakan untuk business you, saya akan teruskan kepada presentation yang seterusnya. Okay ke okay? Okay. Ada Abang Saiful je, saya tak dengar suara orang lain. Okey. Okey sangat. Okey. Kena mute macam mana nak cakap. Bukalah muka muka saya kan. Kalau dekat jelah dengan you all tak adalah saya nak ganas kan. Kalau dengan agensi saya ganas sikit. Tak buka muka saya kick out. Betul setuju. Kena jujur. Dia bukan apa. Yalah kita nak mengajar kan, nak sharing. Jadi cikgu, ni dah nampak dah ni Adrin. Wow, okay. Alright, saya nak pergi kepada kosong. Start kosong. Ada kosong. Minta semua buka video. Minta kerjasama semua buka video. Tunjuk muka. Terima kasih. Alright, tadi tu baru opening tau. So kalau dah okay, saya nak pergi kepada next. Next ni very important untuk kita sama-sama faham lah kan apa yang kita nak buat. Saya nak kongsi dalam social media ni dia ada dua. Okay, dia ada dua cara untuk kita, kat sini.
Saya ada dua cara untuk kita berjaya lah dan juga kita nak jalankan bisnes. Satu saya panggil adalah memburu. Satu memburu, satu lagi memancing. Okay, so memburu dengan memancing ni, you boleh buat salah satu. Tapi bila salah satu you buat, macam saya bagi tahulah, kek ada dua. Kenapa? Why kita nak choose? Makanlah dua-dua kek ni. Dan juga samalah juga macam the act of doing sales ni. You boleh buat taklimat, you boleh buat booth, you boleh buat face to face, you boleh exchange card, buatlah semua. Okay, you buat semua. Tapi you kena pakar. Dan sekarang ni saya nak share tentang memburu dan juga tentang satu lagi apa? Memancing. Memancing. Ni ramai orang suka mancing ni. Yang memburu tak ramai kot. Ada suka memburu. Ya, betul. Memancing, pancing. Dia letak umpan aja. Tak umpan je, lepas tu biar je kan? Dia tunggu. Okay. So, saya nak pergi kepada 4 kunci pemasaran. Okay, 4 kunci pemasaran ni yang kita boleh gunakan melalui dekat online. 4 kunci pemasaran. Okay, nampak takut dia punya lighting ni terlalu kuat. Okay. Okay. 4 kunci pemasaran. Kunci pemasaran yang saya nak kongsikan kepada anda ni bukanlah satu perkara yang baru. Akan tetapi dia satu perkara yang memang digunakan oleh even GLC, even MNC. Inilah yang mereka lakukan untuk apa? Untuk build up a brand kita dalam pemasaran. Okay, so satu, saya bagi 4. Dalam 4 ni, saya nak you all betul-betul tengoklah. Kita kena straight. Boleh nampak? Tengah sikit kan? So yang pertama adalah kunci pemasaran. Apa-apa jenis pemasaran, apa-apa jenis company, apa-apa jenis produk, services. Yang pertama yang kita kena buat adalah untuk bagi kita nampak. Bagi nampak. Okay, nampak. Macam mana nak bagi nampak? Macam mana nak bagi nampak dan juga berapa kali nak bagi orang nampak? Contoh kalau orang tu nampak you sekali, dia tak cukup untuk orang tu tiba-tiba sahaja nak ambil polisi dengan you ataupun nak beli barang you. Berapa kali nak kena dapat nampak? Kena banyak kali. Kena banyak kali nampak. You pun pernah close polisi kepada orang yang mungkin you tak pernah kenal, tapi you perlu berkali-kali berjumpa supaya orang tu nampak kita selalu. So, contoh bagian cerita tentang nampak ni kan. Cerita nampak. Kalau brand-brand yang lain lah, kalau kita tengok kan macam contoh McDonald kan. Ataupun yang paling ni lah senang. Bantal apa tu? Das Abdul kan. Das Abdul. Dia nak nampakkan bantal dia tu, dia kena buat macam-macam marketing plan. Dalam pemasaran ni, pemasaran marketing lah. Okay, dia punya marketing plan. Apa yang dia buat adalah billboard berlambak-lambak. Dan billboard yang mereka buat tu memerlukan kos banyak. Dan juga yang bestnya adalah bila dia orang buat, dia orang tak target tau. Dia orang tak boleh nak targetkan sangat orang yang melihat tu. So apa semua orang yang akan lalu dekat billboard tu mungkinlah orang yang duduk kat area sana ataupun orang bekerja kat area situ, tapi dia random kepada semua orang. Jadi kos dia mahal. Nur Raisa untuk buat dia punya billboard satu Malaysia is cost dia 2 ke 3 juta. Untuk buat billboard dia 2 ke 3 juta untuk berapa bulan. Okay, so tujuannya adalah apa? Untuk nak bagi orang nampak brand mereka. So dekat sekarang ni saya nak cerita tentang nampak ni. So apa? Kita sekarang ada dekat sosial media. Semua ada dekat sosial media, semua ada Facebook. Tapi orang nampak tak you? Orang nampak tak you? Even dekat personal korang nampak. Even dekat personal Facebook pun orang tak nampak. Apatah lagi kalau saya nak cerita next level adalah FB page, next level adalah FB ads. Dekat situ lagi lah orang tak nampak kan? Betul. Sekarang ni nak bagi orang nampak. Macam mana nak bagi orang nampak? You kena aktif lah. You kena selalu aktif. Aktif bukannya aktif ni ceritanya nak bagi tahu, oh ada produk Mawadah. Bukan. Ada produk RM40. Bukan. Gila. Yang akan like page, yang akan like post macam tu adalah agent. Kawan-kawan you, agent etika. Buat apa dia orang nak like? So yang first kali, before you nak post anything, you kena tengok siapa sebenarnya orang yang you nak bagi nampak ni. Kalau contoh dalam Facebook, Instagram kita ada 1000 follower ataupun 1000 friends. Okay? Daripada situ, kita mesti ada nak targetkan siapa. Saya, bila saya buat analisa, saya ada, ada bunyi.
Bila saya buat analisa, orang-orang yang saya nak targetkan, even close friend ataupun orang yang ada dalam friends, kita study orang ni macam mana, orang ni suka apa dan sebagainya. So dari situ kita buat posting. Posting-posting saya ataupun posting-posting mereka bukanlah untuk orang yang nak untuk agent live. Okay, saya tak banyak posting tapi agent-agent saya banyak buat posting. You all nanti bolehlah kalau nak follow mereka. So posting adalah untuk bagi nampak, dan nampak tu kena betul lah target dia. Bukan nak cerita tentang kelebihan produk. Tidak. Okay. So nak bagi nampak, first nak bagi nampak you ni siapa. You punya page tu dah ready belum dengan you punya jawatan, dengan gambar-gambar profesional, dengan you punya servis yang ada, letak je dekat about tu semua. Tapi bila buat posting, kita buat posting-posting yang orang suka. Itu nanti saya pergi kepada tempat lain. First kali you kena faham di mana kita kena bagi orang nampak. Macam mana aktif, satu hari kena ada at least dekat Facebook 3 posting. Okay, at least 3 posting. Yang ni memang kalau you pernah dengar orang cakap ataupun guru-guru mana cakap, yes, saya pun ambil ilmu daripada mereka, but we do. Kita buat secara kita ikut ilmu tu. So 3 hari, tak kisahlah what is the best time dan sebagainya. Sekarang ni kita ni nak start aktif. So bila kita nak buat, kita kena start. Okay, kita kena macam advisor saya banyak suruh diorang jadi macam robot sikit tau. Jadi AI. Sebab apa? Kalau tidak, satu hari nanti AI akan boleh replace kita. So kita kena ada sifat AI tu sikit. AI tak boleh ada sifat kita yang lagi bagus, iaitu beremosi, dan juga kita boleh berjumpa dengan orang secara inilah, kita boleh bercakap dengan dan menggunakan emotion intelligent kita. Tapi kita kena ada sikit sifat AI, iaitu jadual. Pukul 8 pagi buat posting, pukul 12 pagi buat posting. Paksa. Pukul 3 petang buat posting. Posting bukannya posting yang susah-susah sangat. Dan copywriting tak payahlah copywriting yang hebat sangat untuk first stage. Tapi nak bagi orang nampak. Nak nampak apa? Nampak you ni aktif. Contoh sekarang kan, bila polisi sampai, saya selalu buat, post sekarang ni, tak jumpa. Post. Dalam posting tu, dalam you post polisi pun you boleh postkan dekat you punya Facebook. Activities yang you buat kalau macam you buat training kan, you buat training yang ataupun training coaching dengan leaders ke apa pun boleh tunjuk, tapi nak bagi orang nampak. Okay, dekat sini, dekat Facebook yang best ni nampak adalah kalau you menggunakan Facebook individu, you boleh buat orang nampak kepada maksimum 5,000 you punya friends ataupun tambahlah dengan followers. But kalau you nak go big, you nak ada data siapa yang tengok, dan you kena ada FB page. So sekarang siapa yang dah ada FB page, tolong aktifkan. Siapa yang tak ada FB page, boleh buat FB page. Saya pasti dekat CR7 ada yang pandai buat FB page dan boleh buat. Okay, so kalau you nak data siapa yang tengok, pukul berapa dia tengok, dan juga apa daripada mana orang tu. So dari situ mereka semua ni adalah prospek. Mereka semua ni akan prospek. Dia akan beli dengan kita bila dia percaya. Okey, dan kepercayaan tu setiap orang dekat dunia ni nak percaya kita, dia akan ada masa. Dia akan ambil masa. So nak ambil ada orang ambil masa setahun, ada orang ambil masa 6 bulan, ada juga orang yang ambil sebulan. Jadi kita bagi mereka masa, but dalam masa yang sama kita buat apa yang kita boleh buat. First nak bagi orang nampak, selalu orang nampak. Posting 1 hari 3. Dan daripada posting tersebut 7 soft sell dan 1 hard sell. You nak pergi kepada Mawadah boleh, tapi selepas 7 soft sell ni macam mana? Ceritalah tentang tips-tips untuk menyimpan, ataupun tips-tips pelaburan, ataupun tips kenapa dana tabaruk ni penting, daripada mana datangnya. Pergilah ke ilmu sikit, ilmiah sikit. Ilmiah sikit kan, kita punya sharing tu. Sebab apa? Bila kita pergi ke ilmiah sikit, maksudnya orang yang kita attract untuk membaca dan juga akan jadi kita punya pool of prospect adalah orang yang bagus. Okay? So daripada situ, 7 yang soft sell, 1 hard sell. Jangan semuanya hard sell. Dia bila orang buat hard sell, contohlah, you all mesti ada rakan-rakan yang jual products. Okay, jual products, kalau you tengok story kan, WhatsApp story kan, awal-awalnya saya tengok lah, macam contohnya satu brand ni, tak boleh cakap. So bila dia post,
Semuanya is all about product. Is all about product. Dia punya tujuan buat story nak bagi orang tengok, nak bagi orang nampak. Dia buat posting nak bagi orang nampak, tapi last orang tak tengok. Sebab menyampah dengan posting kita. So in the end tak fit the purpose. Kita nak bagi orang nampak dan kita nak sales. Kita nak orang ikut kita nak sales in the end dia. Okay, so bab nampak ni sebenarnya kita tak buat. Buat pun malas-malas. So yang ni kena jadikan aktiviti harian. Contoh, kalau boleh letak dalam rutin harian kan kewajipan agensi untuk buat posting 3 tu. Memang kena. So apa kita nak berada dekat sosial media ni lama ni. Nak sustain lama. So sekarang kita kena banner sekarang. Nampak Okay, dia ada cost lah. Kalau FBS dia ada cost dia. Kalau macam yang sekarang percuma lah kalau you gunakan. I think okay, gunalah individu dulu. But bila you dah ada budget kan. Which is budget tak banyak. You just guna 5% daripada income takaful dia, you buat FBS. FBS tu bestnya apa tau? You duduk kat rumah you kan. You duduk kat rumah you. Di mana you boleh targetkan orang kat kawasan rumah you. Dah lah. Target kat kawasan rumah. Kalau kat section 7 Shah Alam tu ada berapa ramai penduduk kan. Kita target kat orang kat situ je. Kalau kat Subang, USJ ambil lah USJ berapa? 19. Mungkin ada beratus-ratus rumah lah atau beribu rumah. Target kat situ lah. Ataupun you nak target dekat orang sekarang yang tak work. Sebab orang work from home. That's why boleh target kat rumah. Tapi kalau orang tengah bekerja dekat office, target office. Jadi you boleh buat satu hari RM3 je. Income dah RM10,000. Kalau 5% baru 500. Betul. 500 tu, 500 you boleh reach banyak. Duduk rumah je orang datang. Tak payah jual banyak-banyak sangat. Jual terus barang RM40. Apa Prisma ke apa punya produk Afiah ke RM40. Jual murah je dekat internet ni, dekat FBS. Okay, lepas tu barulah kita upsell dan sebagainya. So tu nak bagi nampak supaya apa orang buka je, orang dekat section 7 buka je Facebook nampak ads kita, nampak muka kita. Okay, kalau lah let's say lah you spend kalau RM3 satu hari, sebulan berapa? RM90. RM90 je. You close satu case pun dah untung dah. Sebab kita ada renewal. Satu case je. Kalau kedekut sangat lah, spend lah RM30. So 5 hari on, Sabtu Ahad off. 5 hari on, Sabtu Ahad off. Dah cukup. Tapi kalau you buat dia macam kita buat sale lah takaful ni. Kalau kita stop, macam kita approach tak dapat tapi kita stop. So kita tak dapat hasil lah. So dia kena continuous. Buat 2-3 bulan. Jalan je. Nanti akan ada orang sangkut. Bila kita memancing mesti ada sangkut. Kita yang best ni takaful, tak payah nak buat repeat sale tau. Macam mana repeat sale dalam sebab apa kita klien bayar bulan-bulan. Okay, untuk renewal, referral untuk tambah polisi tu lain cerita lah. Tapi sales dalam satu sale tu 6 tahun punya tu, ya Allah, saya memang bersyukur gila. Dapat close satu daripada ads dengan modal RM30, RM90 dah untung lah. Okay, you tak payah nak keluarkan minyak, you tak payah nak keluarkan apa lagi? Duit tol. Duit tol. So ni baru nampak ni. Okay, nampak. Okay, faham FBS satu dan juga you gunakanlah dulu mana yang boleh. Siapa nak pergi lebih pada FBS bolehlah belajarlah, banyak tempat boleh belajar. Setting tu bukan susah sangat pun. So boleh buat. Okay, so nombor 2. So apa kita nak buat orang ni nampak sampai apa? Sampai kenal kita. Dia nampak Encik Sabarudin, dia nampak Encik Sabarudin hari-hari, last dia kenal Encik Sabarudin ni siapa tanpa dia perkenalkan diri. You ada website, you ada FB page. Sebab apa? Orang akan cari. You pun kalau nak tahu orang tu siapa dekat Twitter ke, dekat Instagram ke, you mesti cari, buka page dia. So dekat page dia sampai orang kenal. Yang kedua, buat sampai orang kenal you. This is marketing. So, contoh kenal ni, cerita kenal ni adalah cerita contoh macam saya buat survey sikit buat survey sikit dan you all boleh buka lah sound tu bagi orang-orang yang berada di tempat yang kondusif untuk jawab soalan saya. Kalau saya sebut satu benda ni, saya nak you all jawab apa benda tu. Saya sebut satu benda, you terus jawab apa benda tu Okey. Minuman coklat bertenaga. Milo.
Milo. Milo, Alright, Milo. ramai yang jawab Milo Okay, Hmm. so you all dah kenal dah minuman coklat bertenaga tu Milo. Yang kedua, mi segera. Maggi. Maggi, orang dah kenal Maggi. Saya Maggi sebut cukup mi rasa. segera, ada Maggi. Cuba sebut apa nama dia ni? Mi segera yang lain. Mi sedap. Indomie. Mi sedap. Mi Mami. sedap. Mami. Banyak kan? Tapi Oh, orang Mami. ingat mi Maggi. dan 2 minit je siap kan? Ya. 2 minit siap. So orang kenal disebabkan dia dah buat kerja dia. Last kali, low cost airline. Asia. Everyone can fly. Everyone can fly. Ambil. So, advisor takaful di Selangor. Pakar medical card. Sabarudin. Pakar medical card. Jadi kita nak buat orang nampak kita ni dan kenal kita ni sampai tahap orang nak dekat Subang. Contohnya advisor takaful kat Subang dah tahu dah siapa. You tak payah pergi satu Malaysia sangat. Dekat tempat you tu pun dah cukup. Tapi kita nak bagi orang kenal siapa perancang kewangan di Shah Alam. Cukuplah. Tahu. Saya kat Damansara ni saya nak orang kenal saya lah. Kat Damansara, orang kenal saya kat Takaful ni. So banyak kerja kena buat, but inilah kerja dia. Nak buat orang nampak sampai orang kenal. Milo buat kerja daripada kita kecil. Maggi buat iklan. Iklan macam-macam. Betul. Apa ni Asia setiap hari bagi notification kat kita. Sampai dah tak ada flight pun masih lagi bagi notification kat kita. Nak bagi orang ingat dia. Okay? So ini perkara-perkara yang sebenarnya ramai antara kita, saya jugalah dan juga advisor saya ada kat sini yang jarang buat. Setuju tak? Setuju. Jadi benda ni sangat important. Milo daripada kita sekolah rendah, dia bawa dia punya lori. Dia bawa dia punya lori dan juga lori park dia tu memang confirm kita akan beratur. Kalau boleh dah ambil, minum habis, patah balik. Pakai songkok pula, pergi ambil lagi sekali. So air dia sedap sangat. Sedap sangat sampai ingat sampai sekarang. Sekarang ni I think semua orang ada Milo kat rumah. Ya. Saya kat office pun ada Milo. So kerja-kerja dah dibuat dulu. So kita start sekarang lah. Start sekarang supaya lepas habis sesi saya ni, saya nak this is what you do. Buat orang nampak sampai kenal you siapa you. Jadi spesifik lah. Spesifik you nak jadi pakar medical card, nak jadi pakar education plan, nak jadi pakar perunding kewangan, apa-apalah. So letak kat sini, bagi orang kenal. So posting-posting you berkaitan untuk orang tahu siapa you. You nak go big, go to FBX, buat website. Website percuma je. Cuma kalau nak bayar domain tu bawa RM80 setahun. Ya Allah, murahnya. Tak payah beli office. Tak payah ada office. Betul, setuju. Saya nak buka office baru dekat belakang ni, cost lebih kurang RM30,000 nak buka office. Nak buat semualah renovation semua kan. Yang ni buat website je. You sebagai advisor buat website. Senang. Okay. Sekarang semua okay sampai sini. Saya nak pergi ke 3 dan 4. Okay. This is the process. Perfect. You kena buat ni dulu baru you akan dapat. Sebab apa? Business kita is business of trust. Business of trust. Sekarang ni orang yang dekat online ni ada macam-macam. Ada kawan kita, ada yang kawan kepada kawan, dan ada orang yang memerlukan servis tapi cari kita tapi tak jumpa-jumpa. So kita nak bagi orang jumpa kita. Yang ketiga adalah bila kita buat posting, kita kena bagi orang suka kita. Macam mana nak bagi orang suka kita? Buat TikTok. Buat TikTok betul. Bila kita buat TikTok, orang yang suka tengok TikTok lah suka kita kan. Jadi sekarang ni kita nak jadi orang suka kita, di mana orang yang suka kita ni advisor tau, advisor professional punya service. Jadi banyak perkara yang you boleh buat untuk orang suka kita. So kejap
Sorry, tadi ada kontraktor datang pula nak baiki lampu. Okay, so nak buat orang suka, saya teruskan untuk bagi orang suka. Dia sebenarnya bila kita buat posting kan, nak bagi orang suka sebenarnya satu perkara yang memberi info kepada orang. Dan info tu mestilah info-info yang sebenarnya pergi kepada emosi orang tu. Okay, dia bukannya macam you bagi fakta. Fakta orang boleh cari dekat dekat Google. There's something yang mungkin boleh menyentuh hati. Contoh saya bagi satu ni lah. Ayat ni bukan ayat saya tapi copywriting yang bagus. Saya nak kongsikan kepada anda semua. Contohnya bang. Saya daripada tak tengok skrin, semua tengok skrin kan. Okey bang. Penyakit ni bang. Penyakit ni dia datang. Penyakit ni dia datang sekali. Okey. Dia contoh kencing manis dan juga darah tinggi dia datang sekali. Dia orang ni BFF. Jadi penyakit ni dia tak datang dengan kita dia ketuk pintu. Dia tak ketuk pintu tanya saya kanser saya nak masuk. Okey. So penyakit bila macam tu bila penyakit tu dah masuk. Okey, bila penyakit tu dah masuk dia akan boleh bawa you ke alam yang seterusnya. Alam yang seterusnya tak jauh pun, dekat je. Bila last kali abang cek jantung abang? Abang pasti ke jantung abang besok boleh berdegup dengan sama? Tapi saya pasti orang yang abang sayang, kalau jantung tu stop, tangisan dia tak akan berhenti. Okey. Bila kita buat ayat-ayat ataupun copywriting ataupun sesuatu posting, buatlah gambar apa yang macam family kan, family kita ataupun family siapa-siapa, buat copywriting begitu. So bila orang baca dia tersentuh hati. Okey, bila tersentuh hati, dari situlah orang akan mudah untuk engage dengan you lah. Okey. So banyakkan posting-posting yang you belajar macam mana. I think you all semua dah terror. So apa macam saya kata tadi tentang content, bila kita jumpa dengan prospek kita pun main emosi. Kita pun main kita dah belajar macam mana nak menyentuh hati orang, nak mempengaruhi orang kan. So kita just translatekan kepada ayat. Kepada ayat yang kita postkan tadi yang 7 satu hari 3 posting. Dalam 7 posting, lepas tu baru satu yang hard sell. So 7 soft sell tu cari perkara-perkara yang sebegini rupa. Okay? Alright? Boleh? Okay. So buatlah perkara-perkara yang lain yang membuatkan orang suka. Contohlah. Apa kaitan tentang orang suka makan. You all pun suka makan. Bila kita pergi makan, kita tunjuk gambar makanan yang sedap kita makan ni. But ceritalah apa kaitan dia makanan dengan kesihatan ataupun makanan dengan kewangan. Relatekan dengan kita punya servis. Relate dengan servis. Macam mana juga, contoh, you bagilah apa orang suka. Orang suka promosi. Orang suka promosi kan. So macam mana you boleh makan makanan yang sedap iaitu mengikut selera you, high standard, tapi you still boleh jimat. So ceritalah benda-benda begitu. Jadi daripada sini, bila orang suka dengan kita, dia akan mewujudkan yang keempat. Dia akan mewujudkan yang empat di mana semua orang nak. Nombor 4 ni. So, nombor 4 adalah trust. Ini yang kita punya business. Business kita adalah business trust. Kita jumpa orang, nak terus close. Nak present, close. Betul, boleh buatlah. Kalau dah biasa buat tu, setiap kali present, close, boleh buat. But sekarang ni kita nak pergi satu dunia, benda yang baru kita kena buat, which is ini kita punya proses. Which is sama juga dengan offline. Offline pun nak bagi orang nampak, kenal, suka. Dan barulah orang percaya kita. But now kita nak buat online, menggunakan 4 kunci pemasaran yang sama.
barulah orang percaya. Dekat sini bila you dah buat 3 step ni, orang akan buat action. Orang akan buat action. Orang akan buat action untuk membeli. Orang akan buat action untuk bertanya dengan you apa yang bagus untuk dia. Okay? So bila dah ada trust, bestnya adalah lepas tu nak bina trust sebelum orang ada action, salah satu cara untuk bagi orang tu action cepat sikit adalah dengan testimoni. Testimoni. Jadi kita ada banyak testimoni. Sekejap ada kawasan ni memang tengah buat renovation waktu akhir-akhir tahun ni. Ada dengar tak? Ada dengar bunyi tak? Okey, tak ada. Okey. Clear. Tak Clear. dengar. Tak dengar. Sebab clear. ada drill kat atas ni. So daripada sini untuk trust, membina trust orang, saya terlupa tadi sepatutnya testimoni dahulu yang dibuat. Okey, kita kena banyak testimoni. Macam contoh produk-produk apa sahaja pun, sabun ke, pencuci muka ke, diorang menggunakan testimoni. But do testimoni in a different way. Contoh kita buat asyik nak ambil gambar check, bagi kepada waris, which is good, but orang tak nak tengok tu, orang nak tahu story, what behind it. That's why dekat sini orang nak tahu story, baru orang suka. Contoh macam mana perkara tu berlaku, ataupun daripada awal tu kenapa dia ambil, macam mana dia blue tick kita lah, apa benda semua tu kan. Blue tick kita, reject kita, ambil medical card dan juga lepas tu dia masuk hospital kan. So do a story. You boleh buat story ni melalui copywriting boleh, you nak buat video boleh dan juga buat live boleh. Okay, saya ada berpuluh testimoni klien. Semua orang yang dah ambil polisi dengan you sebenarnya wajib buat testimoni secara video. Wajib. Dia menunjukkan you ni berbeza daripada orang lain. So daripada testimoni tu sebenarnya memperkuatkan bab trust. So you nak post dekat Facebook pun boleh, ataupun bila you jumpa secara offline, you boleh tunjuk video. Sebelum saya start my presentation, this is my testimony from my client. You're gonna act a different way. Okay? So bila dah ada benda tu, memudahkan. Contoh orang yang pernah claim cancer dengan kita, cakap ni, tunjuk dekat prospek kita, tunjuk dekat online pun. Kepercayaan tu akan wujud dengan cepat. Sebelum ni kita bagi gambar kan, post kat Facebook, dah yang like agent semua. Stop doing that. So sekarang ni kita nak ada base kita sendiri dan buat cara yang ni. Daripada situ testimoni dah on, dah jalan, orang akan buat action. Yang best lagi action adalah bila orang dah trust kita, lagi mudah untuk kita repeat sale. Kita nak jual dengan dia berkali-kali. Macam saya bagi tahu, saya start dengan promote afiah contohnya. Promote critical illness kan, dengan harga yang murah. Dan selepas tu dia dah percaya kat kita, dah mudah untuk kita repeat sale. Okay. Alright. So Clear. 4 ni saya bagi simple, but this is what first action yang kita kena buat dekat kita punya social media bersama-sama. Boleh. Okay. Saya ada banyak lagi marketing plan ni, tapi yang ni dah cukup untuk hari ni supaya you all boleh buat. Okay. Ada soalan? Ada yang bertanya lah Cik Rahman tadi. Boleh? Apa beza antara FB page dengan FB ads? Apa beza FB page dengan FB ads? Ya. Page ni adalah kita punya platform lah. Contoh kalau kita sebenarnya dia adalah tempat kita untuk bertapak lah. Sebagai apa, kita nak pilih kita ni public figure ke, dan juga tempat kita untuk pilih kita ni adalah entrepreneur ke, ataupun kita apa lagi, produk ke, kita nak jual produk kan. So page tu kita punya platform lah untuk seperti website sebenarnya. Tapi FB ni dia pandai, dia dah bagi orang pergi kat dia orang dan itu tempat kita. So ads tu adalah salah satu tool dalam page. Kena ada page, boleh buat FB ads. Okay, daripada posting kita dekat FB page, kita boleh boostkan. Di mana kita boleh buat targeted marketing. Kita boleh
boleh tahu data, setiap data orang masuk page kita bila dan sebagainya. So ads tu untuk kita buat marketing supaya orang nampak kita. So bezanya page adalah tempat platform, ads adalah untuk tools kita buat marketing yang targeted. Okay. Thank you. So kawan-kawan yang ada soalan boleh tanya, boleh unmute-kan speaker anda dan terus tanya soalan kepada Cik Rahman kalau ada soalan. Ada Boleh, lagi saya kan? nak at least 10 soalan ke Cik Saiful boleh? Boleh. Kalau tak kita denda dia orang. Soalan silakan. Saya boleh pergi banyak lagi, tapi kita buat ni dulu Kita Boleh. buat ni dulu, nanti yang second session nanti kita pergi pada FBS ke apa semualah. Okay. Boleh. Tutup. Assalamualaikum. My name is Alif from Full Republic. I'd like to ask a question. Alif. Buatkan lah. Alif. Yeah, I'd like to know, when you do your FB ads, do you have a curator that you hire to, curate the ads, or do you do it by yourself? Like, how's your learning process and what's your background? Sekejap sebab saya dengar bunyi drill tu, so tak kuat sangat suara. Okay, boleh repeat soalan? Apa dia? Yeah, I just like to know. Nama-nama dulu. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Your name, please. Yeah, my name is Alif. I just like to ask, when you do your Facebook ads, do you curate them? Do you have a curator to do it, or do you do it by yourself? And how do you do the demographics? What's your favorite? Alright, okay. Ini kelas lain lah. Thank you Alif for asking. So it depends. So macam kita ada banyak ads yang running. Contoh, you nak targetkan kepada perempuan saja. So I go for kalau cancer kan, kita nak buat posting tentang cancer payudara kan. So kita cari perempuan. Dan juga yang paling saya suka adalah kita pergi kepada orang-orang yang sebenarnya page tau. Page ataupun group. Group yang memang dah ramai. Contoh, you nak targetkan Nilofa punya group, pergilah kalau ada. Dia punya demographic, function yang ada dekat situ, dekat ads tu, dia berbeza-beza tau. Setiap masa dia akan berubah. Kadang-kadang group tu ada, kadang-kadang group tu tak ada. So FB ni dia memang bertukar setiap masa. So saya lebih suka targetkan perempuan, dan juga yang kedua adalah orang yang minat insurans dengan takaful pun. Kadang-kadang kita ingat orang yang minat insurans dan takaful ni adalah orang-orang yang bekerja dalam bidang. Tapi macam kita takaful advisor pun, kita tak pun pilih interest kita takaful tu. So kita ada satu ni, Alif, you boleh pergi satu ni FB library FB Ads Library, you boleh tengok macam mana sebenarnya cara nak targetkan. Maksudnya FB dah bagi data dah, orang-orang kita ni suka apa, orang yang jenis ni suka apa, orang kerja ni suka apa. So daripada situ you boleh pergi untuk dapatkan you punya keselesaan lah. For me, saya targetkan kepada saya ada banyak running ads, dan juga daripada satu tu, ini tujuan dia lain. Cancer. Satu tujuan ni untuk apa? Persaraan. Satu tujuan untuk medical card murah. So daripada situ, dia punya demographic berbeza. When you first started out, sir, sorry, thanks for the answering. When you first started out, did you have a curator, like you have a Facebook manager that you hired, or did you, experiment it to yourself? Of course, I'm a businessman, so businessman first of all memang kita buat sendirilah, kita try and error. So try and error because of kalau kita buat jadi, dan tak semestinya akan datang jadi. So kita kena banyak eksperimen lah. So that's what I do last time. So sampai sekarang pun actually, walaupun kita pergi ke mana-mana guru FB Ads semua, mereka pun sentiasa update tau. Sentiasa update sebab dia punya, kita panggil apa tu, algorithm. Yes, algorithm dia berubah-ubah. Okay, but kita tahu orang ada kat sana, dekat Facebook ni. So kita nak gunakan Facebook juga. So kita belajar a new algorithm dia lah. So first off, kita start dengan actually buat dulu, dan selepas tu kita belajar.
Kita belajar, maksudnya kita pergi belajar daripada guru-guru mana yang kita sukalah untuk kita pilih. Sebab apa, kalau actually kita ada pergi satu lagi program yang sebelum ni, dia memang khas untuk Takaful Advisor. So dekat situ kita tengah gunakan cara tu, FBX tu, untuk tengok macam mana sekali dengan chatbot punya running. Dia tengah jalan. So it's gonna What take is time. Sorry, sir. Okay. What's your recommended starting budget to put into Facebook ads? I don't know whether it's whether it be 100 or 1,000. What's your recommendation to start off? If you are a newbie, I mean you're gonna start today. So start with the minimum one. The minimum I think is about $1. $1 is about 5 ringgit lah. 5 ringgit a day. So you try it for 5 ringgit a day. So meaning that's for 30 days is going to be 150. So that's more than enough for a startup. So Thank you so much, sir. Later on, when you start to believe it, and you start to get an engagement, you start to get the clients over there, so you can top up. And then even so, you can do a running ads for 5 or 3 ads, 5 to 6 ads at the same time. Awesome. Thank you. Alright, Alif, thanks. Alright, ada soalan lain lagi daripada yang lain-lain? Jika ada soalan. Alif tanya tadi tu advance tau, FBX tu. So sekarang ni dia kena pergi kelas lain. So kelas lain tu untuk lebih detail. So yang lain kalau ada soalan-soalan tentang berkaitan yang sekarang ni you nak buat. Okay? Okay. Ada soalan tapi dia bukan soalan, dia tentang permintaan. Apa nama FB page tuan? Boleh share? You boleh saya banyak saya banyak building up advisor, okay? So you boleh follow Nizam Abu Bakar. You boleh follow Nizam Abu Bakar. You boleh follow siapa lagi? Nabila Aliani. Boleh that's kita orang punya advisor lah yang aktif. Sebab saya buat benda lain. So, Nizam Abu Bakar adalah satu page yang you boleh start to tengok. Jadikan dia example. Dah follow. Okay, cukup lah. Satu tu cukup. Itu saya punya inilah agent AGG yang aktif dekat FB page. Sebab saya ada agent yang pakar benda lain lah. Okay, lagi soalan selain FB page? Sir, apart from you being a Facebook guru, do you recommend any other Facebook gurus that have content that I can refer to? Saya bukan, I'm not a Facebook guru, I'm a Takaful advisor actually. Sorry. I do business as well. So, siapa yang I want to recommend? Okay, alamak, recommend tu nanti saya tak dapat referral fee lah. You can try actually ads Sifu FBX lah. Okay, sir. Sifu FBX dia berbaloi sikit lah. Nilofa pun pergi sana. Betul. Ya, ada soalan lain lagi. Sila tanya sebab saya rasa topik hari ini sangat menarik. Jadi kawan-kawan yang lain tolong ambil kesempatan ni untuk bertanya. Tak apa, tak ada soalan yang betul, tak ada soalan yang salah. Kalau jangan sesegan nak tanya, sila tanya. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, nama saya Rashid. Saya nak tanya macam mana kita nak attract orang untuk datang ke page kita. Ada apa-apa tips ke ataupun macam mana bila start mungkin kita baru nak buat page dan macam mana kita nak tarik orang ataupun apa step kita perlu buat lepas kita dah buat page tu. Okay, so sekarang ni saya punya advice soalan bagus, good. You start dengan posting dekat page dan juga you punya individu So individu you pun jalan, you punya Facebook page pun jalan, even post yang sama. Tapi you jangan share lah. Bukan share, post dekat Facebook page, satu lagi post dekat Facebook individu you tu. So sekarang ni kita nak jadi aktif dulu, okay? Jadi aktif. Yang kedua, macam mana you nak naikkan likes nak naikkan likes. You tanya soalan tadi naikkan likes Ya, betul. Naikkan likes dekat page you. Okay, daripada sebenarnya kalau you banyak post orang akan jumpa you punya page secara organik. Contoh bila orang search tentang
KWSP, wang persaraan tak cukup, dia boleh jumpa you punya page dan orang boleh pergi page dan juga dia boleh grow secara organik. Itu satu. Yang kedua adalah of course you punya klien dah ada 100 orang, at least 100 orang tu mesti like you punya page. Itu yang nombor 2. Okey. Yang ketiga adalah dia akan menggunakan nanti iaitu FB Ads like. Okay, you kena spend pula lepas tu nanti untuk naikkan like. So kita targetkan siapa orang yang nak like kita punya page. Okay, tapi you start dengan first tadi tu dulu. So sebelum you nak naikkan you punya likes dalam page tu, like dalam page, sebelum nak naikkan page, so page you kena ada isi dulu. So you isilah dengan video, you isilah dengan posting-posting you semua tu yang ada dekat individu, supaya individu ni, kawan-kawan you yang bukan buat takaful akan tengok juga, dia akan jadi you punya prospek. So yang kedua adalah dekat page ni untuk future nanti. So nanti bila you dah banyak post, lepas tu orang klien you dah likes, prospek you pun you suruh like. Prospek you suruh like. Contohnya orang yang you jumpa dekat mana-mana, sebelum you nak pergi buat presentation sekalipun, dia boleh like dulu. Okay, jumpa orang nak tukar name card, dulu tukar name card, sekarang ni suruh like page. Ada banyak cara lah. Itu salah satu caranya. So macam siapa yang you pernah jumpa tak close lagi pun like page you. Supaya apa? Supaya dia orang sentiasa ada dengan you. So lepas ni kalau dia tengah nak buat keputusan, contohnya lepas lagi sebulan baru dia nak ambil, tapi dalam sebulan tu kita nak ikat dia. So dengan posting you 3 hari tu bagi dia nampak you selalu dan ingat you. Okay? Itu antaranya nak bagi like. Okay, terima kasih. Tak payah banyak. Dia akan grow organic bila you buat every time you buat. Macam contoh, tadi Nizam Abu Bakar kan, dia punya likes pun tak banyak, 300 ke 500 like je buat masa ni. Sebab dia nak grow organic. Itu belum pakai yang ketiga lagi. Yang ketiga tu pakai FB ads untuk naikkan like. Itu nanti kita targetkan kepada orang luar. Tapi dia punya page kalau tengok kat Nizam Abu Bakar dah ready dah sebenarnya. So dalam masa 6 month, bila you dah post 3 post satu hari, dalam masa 6 month dah berapa banyak post you dah. Masa tu barulah kita bagi stranger masuk dalam kita punya page. Sekarang start dengan yang tadi saya cerita tu. Okay? Rashid. Terima kasih. Sama-sama. Thank you Rashid. Ada soalan yang mana lebih baik antara FB personal atau page? Mana lagi baik? If you wanna play dekat Liga Kampung, you go for FB personal. So if you wanna go big, FB page. Maksudnya nak pergi main Liga Dunia, pergi FB page. Siapa Liga FB personal adalah orang yang kita kenal. Okay, ada orang yang kita kenal dan juga which is good. Itu yang kena close, of course. So gunakan page juga. So saya kata gunakan individu juga, dalam masa sama page kena ada. Page ni untuk nanti kelangsungan kostis kita punya kelangsungan bisnes sampai what we call that sustainable. Sustainable nanti. Sebab sampai bila kita nak pakai Facebook yang personal ada 5,000 je friends boleh ads. Tak ramai dan you tak ada data. Contoh kalau you buat live dekat Facebook personal you nampaklah orang berapa banyak view tu. Tapi kalau dekat page you nampak siapa view tu dan juga you boleh tahu bila dia view dan tahu siapa. You boleh buat target lagi orang tu supaya tengok live you akan datang ataupun tengok you punya video akan datang. Jadi dia akan lebih baguslah untuk bisnes akan datang. Sebab semua orang yang buat bisnes ada page. Dan page tu free. So I don't see any issue lah yang nak pilih mana satu. Buat dua-dua lah. Okay. Okay, Ada soalan? Okay. Good. So question. Ada soalan lain? Boleh tanya pada Cik Rahman. Assalamualaikum Tuan Abdul Rahman. It's Alif here again. Sorry. Alif looks like he's interested on me. Yes. Yeah. God bless you. May Allah luaskan your rezeki. Amin. When you post on Facebook ads, do you have any experience in having Facebook ads being rejected or restricted? What kind of examples do you have for that? Is it because of text-based or the picture? Can you explain more on that? Yeah, obviously. You have to make less words on the ads, more on picture. So on the picture, less words. But your copywriting must be good. So
So when you do a posting, you can do a copywriting. So copywriting must be good. So the picture is just actually to attract people to look at your to click on your posting, on your ads. Okay. So actually rejected by Facebook, but you can try. Actually, you can try. Even though there is a lot of work, you can try. Sometimes Facebook release it. Because I've tried even the same picture for two user, one user got rejected and one user passed. So for me, that's the actually algorithm, the things that Facebook always change. But in the same time, for me, if the picture have a lot of words, it doesn't matter. Malaysians gonna read. So just try and error for that one. Great, thank you. Alright. Okay. Ada soalan lain selain daripada Alif? Alif punya peminat ni. Yang lain tak tanya soalan pun. Yang lain tak sabar nak buat ni. Oh, patutlah. Okay. Boleh ke tanya pasal ni ada buat page untuk rekrut tak? Silakan Adrin, silakan. Page untuk rekrut? Ada tak buat? Page untuk rekrut. Kenapa? Ada buat tak? Ada buat. Dia page tu tak semestinya saya tak dedicatedkan untuk rekrut lah. So page yang saya buat adalah untuk dedicated untuk orang suka kita. Okay, untuk suka kita, orang nampak, kenal, suka, trust, itu je. Tapi dalam page tu you boleh masuk apa aktiviti. Contoh apa yang saya tengah buat adalah saya ketengahkan saya punya program. So program tu nama dia Now I Know, dan program tu saya ketengahkan supaya orang suka. So bila orang suka, yes, dapatkan info tentang kewangan. Dalam masa yang sama daripada page tu juga saya buat rekrutmen. Kita buat rekrutmen tu macam pitching lah, kita pitching. Dalam 7 post tu mesti ada satu hard. Yang hard tu pitching lah. Yang hard tu pitching lah untuk siapa yang sekarang mencari extra income semua tu kan. So dia selingan, dia bukan dedicated page untuk rekrutmen saja. Soalan kedua. Okay. Page perlu ke satu topik satu page atau satu page tu boleh buat macam-macam dalam tu? Okay. Kalau you nak buat personal branding kan, building a brand, okay, building a brand, sebab apa brand awareness yang paling penting kalau dalam funnel marketing. Okay, aku tak masuk topik funnel marketing. So brand awareness tu paling penting. Yang lain tu akan datang selepas tu, iaitu consideration daripada klien dan juga dari satu lagi daripada untuk orang buat conversion, membeli, dan juga orang nak jadi loyal dengan kita, dia akan jadi sendiri kalau kita buat brand awareness yang bagus. Jadi kalau you nak buat macam-macam, kalau you go for personal branding, you boleh masuk macam-macam. Tapi kalau you nak jual medical card je kan, nak jual medical card, then is good to buat satu page, macam contoh buat medical card murah kan, satu page, dan kalau you nak target tu buat yang tu saja. So orang tak kenal you lah. Dia bukan buat, itu bukan personal branding, itu aja nama dia product and services lah. Cuma cara tu for me lah, okay, cara tu boleh buat, cuma dia tak sustainable. You akan buat, penat tau buat tu. Buat Facebook page untuk personal branding pun penat juga. Tapi yang ni boleh guna untuk masa sekarang. Yang ni boleh guna untuk lama. 5 tahun, 10 tahun akan datang personal branding. Tak payah like sampai 100,000. You got 10,000 likes pun dah bagus lah. Dah bagus sangat untuk kita agent. So bagi saya adalah kalau you nak buat dua-dua pun okey. Okay. Yang ni buat satu untuk dijual untuk sekarang, medical card murah contohnya, ataupun critical illness punya protection kan, buat. Tapi dalam masa yang sama, yang page tu you kena jalan. Sebab kita nak sampai satu tahap, bisnes kita ni automated. Maknanya cadangkan buat page satu lagi khas untuk branding individu kita sendiri, bukannya personal page. Saya suka personal page. Okay, personal page buatlah untuk you punya personal life.
Sambil tu you close juga orang-orang yang you kenal. Saya cadangkan personal page ni kalau bagi orang yang nak stay lama dalam industri dan juga nak relevan dan juga nak satu nanti automated. Kalau nak, dan kita kena pergi ke FB page yang cepat. Okay, thank you. Tapi tak payah follower 8 juta macam Nilofa tau bang. 10,000 cukup. 10,000 cukup. Dah, kita dah kaya, cukup. Okay. Okay, thank you. Terima kasih. Okay, thank you. Okay, ada soalan lagi. Kita ada 7 minit lagi. Ada 7 minit. Okay. Lebih lagi boleh, Cik Rahman. Okay. Okay, silakan. Next soalan, saya nak bagi satu extra untuk you all sebab soalan banyak saya suka. So, untuk you all, boleh tak? Boleh saya tambah sikit? Tadi siapa nak tanya tadi soalan? Nak soalan dulu ke nak tambah dulu, Man? Okay. Tambah dulu. Tambah dulu Tambah dulu Okay. Simpan soalan dulu Siapa tanya? Tadi tu Alif ke? Alif lagi? Imran. Okay. Imran. Okeylah, tanya dululah. Sebab apa kalau aku dah habis ni habis je. Sila Imran. Okay. Sebab sebelum ni saya banyak kali buat Facebook ads tu tau. Sekejap, saya nak tengok muka Imran mana Imran. Saya tak buka. Okay. Sila buka lah muka Imran. Cik Rahman nak tengok. Tengoklah. Handsome. Jumpa kat luar dengar, kenal lah kan. Muka dia ala luar Anwar Azin tu. Muka dia ala Anwar Azin. Anwar Azin. Anak Norma Irah Rahman. Anak Kak Norma. Okay. Apa ni, saya dulu selalu buat Facebook ads. Okay. Tapi saya punya audience tu bila saya check banyak dekat Sabah Sarawak. So like 90% daripada audience tu Sabah Sarawak. So macam tu macam mana nak Dia buat dulu tu bila? Tahun 2020? tahun ni. Oh, tahun ni lah. Baru lah bulan September macam tu. Lepas tu soalan you apa? Macam mana nak buat kita punya audience tu macam dekat-dekat dengan semenanjung je lah. Masa you setting tu mungkin you pilih Malaysia. I pilih satu Malaysia. Dia pilih satu Malaysia. That's why satu Malaysia, bila you buka satu Malaysia, dia besar lah. Besar dia punya what we call that location yang kita nak target tu. Okay. Kalau you perasan, bila you nak pilih, you boleh tulis kat mana negeri yang you nak buat kan. But you boleh juga pin. You boleh pin. Tarik pin tu, you pin dekat location. You boleh pin dekat atas rumah you pun. Okay. So bila pin, lepas tu you boleh tulis berapa radius kilometer. Berapa radius kilometer. You nak buat 5 kilo radius pun boleh. Contoh saya pin dekat KLCC punya bangunan, saya nak 2 kilo radius tu je. Orang yang ada kat situ nampak. Cukup lah. Okay. Jadi bila kita buat targeted macam tu, kita punya duit yang kita spend pun pergi kepada orang yang betul. So bila you buka Sabah, memang of course Sabah. Kadang-kadang orang Bangla pun tengok kan. Betul. Saya tak tahu lah siapa-siapa. Bangla Indon. Orang Indon. Orang Indon minat kat korang. Lepas tu Indon tak tengok aku. Yang tengok Australia, Canada. Lepas tu lagi satu, prefer buat yang pilih macam location ataupun buat macam orang yang like Facebook kita dengan friends dia macam tu. Kan dia boleh pilih dua dia. Okay, soalan? Kan dia boleh pilih satu location. Okay. Second tu dia boleh pilih yang kita punya audience tu orang yang like page kita je dengan friends dia. Dia depends on your campaign. Itu yang best tu. Semua function yang ada tu sebenarnya memang dah designated untuk every business. So macam contoh campaign you tu untuk targetkan existing client ataupun existing you punya follower, then you pilihlah yang tu. Tapi kalau you nak pilih nak cari market yang baru, then why not? Pergilah yang location ke ataupun umur ke ataupun demographic interest diorang tu. Okay. So dia depends on you punya campaign lah, apa yang you nak buat. Okay. Kadang-kadang kan dia boleh buat targeted tau. You dah buat satu video, lepas video tu orang dah tengok you, 1,000 orang dah tengok tu kan. 1,000 orang dah nampak you punya first posting. Tapi you nak target tu balik. Boleh you target yang ni pula. So orang yang 1,000 tu je. So you punya cost marketing tu makin kurang. Ni dah kelas lain pula. Okay, ya tu. Okay. Boleh personal lah ni. Okay. Okay, terima kasih Imran. Terima kasih atas soalan. Boleh sambung Cik Rahman. Alright, so thank you very much for soalan. Saya suka sebab apa, bila saya suka saya nak memberi lagi. Bila saya nak memberi lagi, saya nak beri sikit je.
Ni tips tips kalau you nak 4 kunci pemasaran you ni nak jalan dengan laju. Siapa nak tahu macam mana nak jalan dengan laju? Say I. Say I macam trainer pula. Hai. Alright, okay. Saya bagi tahu. Ni kalau korang nak buat, nak laju. So nak laju. Kalau you buat posting 3 kali, 1 hari is good. Start lah. Sebab apa sekarang ni kita ramai. Ramai dan juga ada yang baru nak start. Ada orang yang Facebook boleh ke aku post kan. Ada orang yang memang dah biasa. Ada orang dah nak pergi ke next level. Ada orang dah pernah test pun FB Ads tu. So you punya ni berbeza. Tapi saya nak bagi tahu, kalau you nak cepat dalam bisnes you, tak kisahlah dekat Facebook individu ataupun page. The best is page. Of course, the best is page. So, apa yang you kena buat? You kena buat untuk dapatkan nampak, kenal, suka dan juga kepercayaan cepat dan you dapat convertkan bisnes dengan cepat. Cara apa? Cara apa? Yang ni. Saya nak tulis kat sini, this is the things. Live. That's the only way kalau you nak pergi cepat. Buat live hari-hari. Buat live hari-hari tentang content you, tentang apa-apa saja, cerita pasal medical card, cerita tentang servis kita, apa tu kalau contoh medical card tu kan ada banyak topik kan. Boleh yang kita cover kat overseas ke tidak, cari topik-topik yang macam tu. So buat live hari-hari, hari-hari orang nampak you. Hari-hari orang nampak you dan juga lama-lama orang kenal you. Dan topik you tu boleh buat orang suka dan orang percaya sebab orang nampak you hari-hari dan you bagi info setiap hari dekat orang. Buat live 15 minit. Yang bestnya live tu lepas you buat, dia dah hadir dekat you punya Facebook. You boleh gunakan live tu, boleh share dengan you punya prospek ataupun siapa-siapa sahaja. So this is the way kalau you nak pergi bisnes cepat. I'm doing it now. Dan saya tak boleh buat seorang-seorang. Market is so big. Start. Ada advisor saya start buat live, tak ada orang tengok. Never mind. Lepas buat yang kali kedua, 10 orang tengok. Lepas yang ketiga, beratus orang tengok. Lepas tu hari tu Rizal Rashid. Rizal Rashid kalau kenal trainer kan, tentang storytelling, copywriting, ucapan berpengaruh semua ni. Dia sharekan saya punya advisor punya live. Ramai dah tengok. Dan dia dapat banyak bisnes, dapat prospek, database, kita panggil database daripada live. Okay. Ni. Okay. Siapa yang nak advance, pergi ni. Cepat sikit. Okay, jadi saja daripada saya. So, I think cukuplah sejam setengah dekat hari ini. Saya tak sangka, saya ingatkan saya nak buat sharing setengah jam je saya cakap dengan Abang Saiful. So thank you very much. I hope dengan apa yang kita belajar ni, yang kita belajar pada hari ini, yang saya kongsikan hari ini, kita dapat applykan. Next step adalah buat ni dulu. Kita buat secara konsisten. You boleh buat satu, esok buat dua, buat tiga, tapi konsisten. Percaya dekat saya, siapa yang buat benda ni dengan konsisten, dia akan survive in the market dan juga dia akan sustain lama dalam bisnes. Tak kisah bisnes apa-apa, terutama bisnes takaful yang sentiasa bagi kita commission yang lukratif. Alright, so thank you very much CR7. I think that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.